Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وكلم الله موسى تكليما. Alhamdulillah, lembaga penasihat Syura Al-Ansar Ustaz Ishaq, pengurusi seluruh puasa, Tuan Imam, Tuan-Bilan, para muslimin dan muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selesai dalam mengerjakan ibadah ataupun sedikit daripada ibadah pada malam 27 Ramadan ini, insya-Allah. Dan saya bersyukur dapat berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ahli Al-Ansar. Bukan senang jumpa orang Ansar hujung-hujung bulan Ramadan. Ansar, saya Muhajirin, tuan Ansar, dengan macam-macam yang baru, dengan kursi belakang, kursi baru. Dan saya bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat kita berada di taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sebenarnya sebagai tanda, salah satu tanda kasihnya kita kepada Ramadan. Siapalah kita kalau tiada Ramadan, kan? Kalau tak ada Ramadan, siapalah kita? Ramadanlah yang memberikan peluang, ganjaran kepada kita untuk kita mengerjakan banyak amal ibadah. Dengan adanya Ramadan ini, Allah memberi peluang kepada kita, ganjaran pahalanya. Dalam satu pada bulan-bulan pada hari Ramadan itu, yang ganjarannya 1000 bulan. Dan itu tandanya cinta, kasih dan sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk saya pada malam ini berkaitan tentang cinta dan juga pengampunan dosa yang kita harap sepanjang Ramadan ini, insya-Allah. Cerita bab cinta, tuan-tuan, ada satu cerita. Orang sebut cinta itu kadang-kadang boleh disebut tanpa sepadan. Cinta itu buta. Cinta itu tanda kasih antara hamba dengan hamba, hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan persoalan cinta ni cukup besar pengertian dia. Barangkali adanya kita dalam surau Al-Ansar pada malam ni, kita tak balik lagi. Kalau surau lain balik dah. Habis je tarawih, balik tu. Tetapi kalau kita cinta, sayangnya Ramadan, sayang dan rasa kelazatannya Ramadan, kita nak supaya Ramadan ni malamnya biarlah panjang lagi. Ada seorang lelaki buta. Ini tak ada cerita dalam Quran. Dia ni seorang lelaki yang buta. Dia pergi ke sebuah kedai restoran. Sebab tadi Tuan Najib dia sebut menu tadi, atau macam menu sebut bincang tadi. Dia buta. Dia pergi ke suatu restoran dengan gagah, dengan keadaan kemampuannya. Dalam keadaan dia buta itu, sampainya di restoran itu, tuan punya kedai, tuan punya restoran itu
Dia kata, cik nak makan apa cik? Dia ambil menu bagi pada orang buta ni. Kata orang buta, cik apa ni? Ini menu. Pilihlah masakan yang ada si macam-macam lazat, macam-macam ada tadi. Nasi lemak lebih ke apa macam lah. Dia kata, cik nama siapa? Saya tuan kedai ni lah, tuan restoran ni, nama saya Amin. Kebetulan nama Amin. Cik, saya ni kan buta. Macam manalah saya nak boleh baca menu cik tu. Cik tulis cantik macam mana pun sekalipun menu tu. Ha. Jangan lupa menu tu kalau cantik-cantik, tapi saya buta, tak ada nak baca. Jadi kalau begitu, apa boleh saya bantu cik? Orang buta dia kata beginilah. Cik ada kat dapur tu ada garpu, ada sudu yang lebih-lebih orang makan, yang tak basuh lagi. Ada? Ada. Tolong ambil garpu sudu. Dia pun masuk ke dapur, dia ambil garpu. Adalah 21 bilah garpu. Apa dia buat? Orang buta dia cium ke garpu. Dia cium satu. Dia kata beginilah. Saya nak order masak tempoyak patin Pahang punya. Ada sambal sikit, sambal belacan. Cik Amin ni tergidu. Pasal apa orang buta? Dia kata, cik order ni menu yang paling special di restoran saya. Sebut ikan patin tu kat sini. Si rampai tu ada. Ikan patin, makanan utama. Akhir dia order makan itu, makan tu dah masak. Kemudian dia hantar ke tempat meja hidangannya, dia makan. Dia makan, alhamdulillah tuan-tuan, selesai pada makan itu, dia pun balik. Besok dia datang lagi. Tapi kali ini dia datang agak lewat. Tadi dia datang lepas pukul 1, 2, tu ada lebih garpu-garpu tadi. Kali ini dia datang lebih kurang dekat waktu asar. Bila waktu asar, Cik Amin bila tengok orang buta dia datang, dia pun faham. Dia kata, cik, kalau cik nak makan pada petang ni, saya tak boleh nak sediakan makanan menu yang cik boleh nak makan. Tetapi kalau cik nak juga, kami ada satu je garpu. Habis garpu lain semua basuh tak? Dia tuan-tuan rahmatullah, dia ambil garpu satu ni. Kemudian dia pun cium. Dia kata masakan ni masakan special. Ikan masak 3 rasa. Ikan masak 3 rasa, telur goreng. Cik Amin kata, betul ni hidangan ni. Memang tadi last sekali ada orang order special ni. Order. Bila order tu dia kata makan masak ikan 3 rasa. Kemudian dia makan. Makan selesai, alhamdulillah, tak apalah. Pada setelahnya tuan-tuan, pada hari berikutnya si buta datang lagi. Orang buta datang lagi. Tapi dia datang awal, pagi-pagi datanglah. Kedai pun buka. Cik Amin kata, cik, garpu tak ada lagi. Garpu belum guna lagi, tak ada nak cuba. Dia kata cuba cari garpu yang semalam-semalamnya. Ada tak? Tuan-tuan rahmatullah, Cik Amin buat macam mana gayanya? Dia boleh masuk juga ke dalam dapur. Dia bincang dengan rumah dia. Dia kata yang orang buta tu dia nak garpu juga. Betul? Macam mana? Kita ambil garpu mana-mana yang bersih tu, dia bagi ke dia. Tapi Cik Amin tu bijak. Dia nak tahu macam mana kepakaran dan keadaan orang buta ni boleh tahu menu-menu dia tanpa merujuk kepada disalah menu pihak restoran. Dia pun ambil. Kemudian dia ambil sudu tersebut, garpu tu, dia calitkan pada kulit isteri dia. Apa baru ni? Haji nak tengok, nak test macam mana. Okey, cari pagi-pagi sudu dekat isteri dia, kulit isteri dia, bawa ke depan. Kemudian orang tu cium. Dapat kat tangan dia, dia pun cium. Lepas tu dia cium lagi, dia senyum. Cik Amin pun heran. Pasal apa ni dia senyum-senyum?
Kata dia, Cik Amin, boleh saya tanya satu soalan? Apa dia? Saya rupanya, saya jalan selama ni, langkah saya ni tidak terserong, tepat tepat. Kenapa? Saya lama benar cari kekasih saya nama Yati. Rupanya Yati kerja kat sini, Cik Amin. Rupanya buat tahu isteri Cik Amin tu yang namanya Yati. Tapi dia kerana deria bau cinta yang terlukis lama, hasilnya dapat dia rasai kecintaan itu dengan hanya mencium garpu saja. Tuan-tuan rahmatullah, saya nak bawa maksud cerita masalah cinta ini adalah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang anugerahkan kepada kita, tuan-tuan. Kalau kita bincang berkaitan Ramadan ini, ditambahkan dengan penghujung hari-hari Ramadan ini, kita kata itulah tanda cinta kita dengan Allah dan tanda cintanya Allah kepada kita. Sebab itu, tuan-tuan rahmatullah, ada satu perkara yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhu, iaitu mereka, tanda mereka cintakan kepada Allah, mereka sentiasa membanyakkan mengeluarkan hartanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Ka'ab bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia adalah di antara 6 orang yang dicalonkan ganti Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar yang ditikam oleh Abu Lu'lu' dalam semasa pemerintahan beliau. Dalam masa pemerintahan beliau, dan kemudian dicalonkan 6 orang sahabat Nabi: Utsman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, Ali bin Abu Talib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam 6 orang ni tadi, yang dipilih menjadi khalifah Nabi selepas kewafatan Rasulullah ialah Utsman bin Affan. Talhah bin Ubaidillah antara sahabat Nabi yang dicalonkan bukan saja khalifah, menjadi khalifah, tetapi di antara 10 orang sahabat Nabi yang dicalonkan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tu? Sebab cintanya yang amat sangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang aktif begitu hebat dalam kisah peperangan Badar. Bagaimana kita lihat antara kehebatan Talhah bin Ubaidillah dalam peristiwa peperangan Uhud, peristiwa yang menceritakan tentang bagaimana saat Nabi diserang oleh tentera musuh waktu itu, ada 9 orang Ansar dan seorang orang Muhajirin, ialah tidak lain Talhah bin Ubaidillah. Peperangan Uhud yang datang dalam serangan ketika mana tentera yang melanggar disiplin peperangan, tentera yang memimpin bahagian kekuatan memanah di bukit pemanah. Disitulah berlaku serangan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talhah bin Ubaidillah merangkul tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya supaya dapat dia meletakkan tubuh badannya sebagai perisai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan dia menghayunkan tangan kanannya senjata yang ada kepadanya. Tuan-tuan rahimakumullah, Talhah inilah ketika mana 9 orang Ansar telah tersungkur syahid dalam peristiwa ini, maka Talhah secara bersorangan waktu itu datang berhadapan dengan musuh yang menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga waktu itu dilihat
Talhah adalah orang yang memang berani dalam peperangan, hingga digambarkan 70 tikaman pada tubuh badannya. Tangan yang menepis senjata musuh itu telah terputus jarinya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Talhah bin Ubaidillah melakukan itu kerana cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar sebut, tetapi dengan mempertahankan jiwa dan raganya kerana Allah Subhanahu wa taala. Hubbullah wa hubbur Rasul, cintakan Allah dan cintakan Rasul. Yang menandakan tanda sayangnya Talhah hingga dia dipanggil sebagai dengan beberapa gelaran kepada Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah digelar dengan 4 gelaran. Selain dicalonkan sebagai ahli syurga, asyara mubasyarah fil jannah, 10 yang dimasukkan dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, Talhah digelar dengan nama yang pertama Al-Qarinain. Talhah bin Ubaidillah digelar sebagai nama Al-Qarinain sebab apa? Antara orang yang bersama, yang duduk di saf kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang waktu itu sanggup berjihad, berjuang, meletakkan jiwa raganya, sehingga beliau adalah antara orang yang terawal diseksa. Kenapa digelar Qarinain? Qarinain ni qarin. Dia antara dua orang sahabat, Abu Bakrin dan juga Talhah bin Ubaidillah. Apabila satu ketika dalam keadaan seorang pembesar Quraisy waktu itu, Al-Hadrami, Naufal bin Khuwailid, yang tahu saja Talhah ini memeluk Islam, maka dia ambil dengan kekerasan tekanan menangkap Talhah dan diikat seakan-akan ikatan seberkas kayu bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ditarik dan diheret di kota Mekah waktu itu. Dan bukan saja Naufal yang memberi tekanan kepada Talhah, bahkan ibunya sendiri, Al-As Sya'bah binti Al-Hadrami, juga memberi tekanan kepada Talhah bin Ubaidillah. Tapi inilah orang, tuan-tuan, hingga digambarkan bagaimana kesetiaannya kepada Rasulullah, berpegangnya kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga sanggup menghadapi ujian dan cabaran. Diikat bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka hidup bersama ketika sebelum hijrah, dan sampailah kepada hijrah mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talhah bin Ubaidillah juga digelar dengan nama Syahid, Syahidul Hayyun, itu orang yang syahid dan hidup. Sebagaimana kalau tengok dalam perang Uhud, 70 tikaman kepada tubuh badannya. Orang kata mati dalam 70 tikaman ni, bukan tikaman ringan-ringan. Dan tak bagaimana Hamzah sendiri, ketika mana Wahsy yang saya nak cerita nanti sekejap lagi, telah membaling lembing tombaknya kepada Hamzah, terkena pada pinggang Hamzah radhiyallahu anhu, ketika Hamzah memenggal kepala panglima tentera Quraisy bernama Siba dengan segali balingan saja, hingga Hamzah tersungkur syahid dalam perang Uhud. Talhah bin Ubaidillah 73, tetapi tidak dia di kalangan orang yang mati waktu itu. Orang yang mana dipanggil sebagai orang yang syahid tetapi masih hidup. Allah memanjangkan usia Talhah bin Ubaidillah. Yang ketiga, Talhah bin Ubaidillah digelar dengan gelaran Talhah Al-Jawad, orang yang pemurah. Saya tadi datang, saya tengok dalam jadual menu, jadual Muria penuh jadual. Alhamdulillah, tahniah dan syabas.
mereka yang berkorban hartanya untuk berkongsi, sama ada berbuka puasa ataupun bersahur dan sebagainya. Sifat jawad, orang yang pemurah ini, sifat ada kepada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Talhah Al-Jawad merupakan orang yang memang digelar dengan orang yang pemurah, dan di antara orang yang awal yang mempunyai harta yang banyak dan sedia untuk berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada satu telaga bernama Telaga Birha, tak jauh daripada bumi Madinah. Kebun kepunyaan beliau. Di situ ada telaga, sumber air. Satu ketika apabila disebut tentang ayuhlah sahabat untuk mengeluarkan bersedekah fisabilillah, lantas beliau telah mengeluarkan harta dengan memberikan hartanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya digunakan kepada membantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Talhah bin Ubaidillah duduk diam dengan isteri dia. Isteri Talhah bernama As-Suda. Sudah kata, bang, pasal apa duduk menung ni bang? Tak, bagus bini baik. Dia kata, aku tak tahu, aku duit banyak sangat, tak tahu nak buat apa. Kalau isteri sekarang jawab apa? Duit banyak beli handphone lah. Tapi jangan dekat loyak di tempat lain. Dia kata duit banyak, wahai isteri, aku tak tahu nak buat apa duit banyak. Kata dia, ya wahai Talhah, duit banyak ni bagi sedekah ke orang lah. Sebab dia bawa balik dari urusan perniagaan, dia dapat untung lebih kurang dalam untungnya, iaitu untungnya lebih kurang dalam 100,000 nilai duit waktu itu. Oleh kerana itu tuan-tuan, bila isteri dia cakap begitu, dia kata, kalau gitulah cadangan kamu wahai Suda, dengan ini aku keluarkan harta yang aku dapat untung ni, aku bagi semua orang. Jadi tuan-tuan, kat senang tuan-tuan, kalau kita beruntung hari ini satu perniagaan, untung nilainya 100,000, kita bagi 1,000. Ada berani? Kat senang tuan-tuan. Sebab itu digelar Talhah ni dengan Al-Jawad, orang yang sentiasa menyumbangkan hartanya fi sabilillah. Yang keempat, Talhah bin Ubaidillah, antara orang yang dipanggil Al-Khair. Talhah Al-Khair. Al-Khair ni baik, orang yang digelar baik, dengan pemurah, dan dikira orang yang melakukan banyak kebaikan dia. Satu kali dia balik dengan mendapat keuntungan bukan saja 100,000, dia dapat 700,000 dirham keuntungan yang dia dapat. Tiba-tiba datang seorang lelaki daripada kampung. Dia kata, Talhah, aku dengar kau dapat untung banyak. Maka kata Talhah, ada untung dan aku ada harta. Kalau kamu tak harta, aku bagi harta milik aku ni kepada kamu. Aku ada sebidang tanah yang waktu Sayyidina Osman memerintah waktu itu, dia bagi kat aku untuk aku gunakan, usahakan. Bidang tanah ni aku rasa memang nilainya banyak. Kalau nak valuekan tanah ni, harganya lebih kurang 300,000 dirham harga dia. Kamu nak? Kata orang ni, dia kata, wahai Talhah, aku bak duit, bak tanah ni aku tak mau. Aku nak cash money. Talhah kata, kalau begitu boleh, nanti aku tukarkan nilai tanah ni 300,000 cash COD kepada kamu. Nak ceritanya, begitulah pemurahnya Talhah bin Ubaidillah.
dan beliau merupakan orang yang terdapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan usianya hanya mencapai 60 tahun saja. Orang ini telah Abdillah ni, selain dia mempunyai kecintaannya kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia di antara orang yang sentiasa sayangkan Islamnya. Sebab itu dia sentiasa menyumbangkan hartanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud saya ni ialah, kalau kita kata kita sayang kepada agama kita, sayangkan pada tempat ibadah kita, bagaimana kita membantu sumbangan-sumbangan untuk mengimarahkan tempat kita ini? Itulah salah satu daripada sunnahnya sebagai tanda kasihnya kita kepada Allah dan Rasul. Yang kedua ni tuan-tuan, tentang dosa. 30 minit tentang dosa ni tuan-tuan. Tentang dosa ni Allah sebut dalam surah Furqan ayat yang ke-70. Maksudnya Allah kata sesiapa yang melakukan sesuatu dosa, dia telah membunuh, dia telah melakukan zina, semua dosa yang dilakukan ni Allah akan memberikan kepelapangan padanya dengan maksud illa man taba, itu kecuali jika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila membaca surah Furqan ayat 70 ini, di sana disebut tentang persoalan orang yang banyak melakukan dosa. Siapa banyak dosa? Kita lah tuan-tuan. Kita ni banyak dosa tuan-tuan. Kita doa pada Allah Ta'ala menjelang Ramadan ini, sampai hujung ni kita kata Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah untuk kami belayak masuk syurga-Mu ya Allah. Kemudian kita kata Allahumma inna afurin karim, kami mohon padamu ya Allah, ampunlah dosa. Sebab itu perkataan yang sebaik sebelum hujung sampai hari raya ni 27 Ramadan ni, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta lain jangan. Kalau boleh minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mengampunkan mereka sebab mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perang Badar, perang Uhud tadi disebut Wahsy. Disebut dalam fiqh sirah bagaimana seorang lelaki yang dia hanya nak satu harapan hidup dia. Apa dia? Dia harap dia dapat kemerdekaan diri daripada penindasan orang-orang Quraisy yang tuannya bernama Mut'im, yang merupakan seorang lelaki pembesar Quraisy yang sentiasa membelenggu jiwa raga, iaitu Wahsy bin Haris, merupakan orang yang dipegang oleh Jubair bin Mut'im waktu itu. Dalam perang Uhud, sebelum masuk perang Uhud, kata Jubair bin Mut'im, kalau kamu nak merdeka, aku berikan kepada kamu satu jaminan pembebasan dengan syarat kamu masuk perang Uhud. Target kamu, poinnya ialah kamu boleh membunuh seorang lelaki namanya Hamzah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan rahimakumullah, bila dia masuk dalam perang Uhud, maka Jubair bin Mut'im telah menjanjikan dan telah dipasak dan doktrinkan pemikiran Wahsy masuk perang bunuh Hamzah. Bila masuk perang, ketika mana saya sebut tadi, Hamzah radhiyallahu anhu asadullah, singa Allah ini. Yang Hamzah bila masuk perang, dia masuk mana-mana medan peperangan, dia tidak bersedia untuk bersembunyi, tetapi secara berani dan gentleman dia akan menunjukkan hibah, izzahnya Islam. Dan kita ingat bahawa Hamzah memeluk Islam bukan kerana daripada desakan siapa-siapa, tetapi hidayah Allah memberi kepada Hamzah. Elemen bagaimana sensitifnya Hamzah bila dia sebut, aku tak kacau urusan kamu pembesar Quraisy,
Tetapi bila dia balik daripada urusan memburunya, bila dia dengar daripada hamba Abdullah bin Abi Jud'an tentang Rasulullah Muhammad telah dikenakan pukul dekat dengan Kaabah, maka terasa hati Hamzah, akulah bapa saudara yang membela anak saudaranya. Maka dia berkata kepada mereka, "Hei orang Mekah, selama ini aku tak mengganggu urusan kamu, tapi kerana kamu pukul anak saudara aku ini, selepas daripada ini apa yang dikatakan oleh Muhammad, aku akan sam'an wa ta'at, aku akan dengar dan patuh. Dan aku mengaku tiada Tuhan melainkan Allah." Hamzah menjadi tulang belakang kekuatan Islam pahlawan yang berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah juga adalah pembantunya. Selepas daripada itu, tidak berapa lama ketika itu, Islam dikuatkan dengan kedatangan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dalam perang Uhud, ketika Hamzah bertempur dan Hamzah sentiasa menunjukkan dirinya dalam peperangan, ada riwayat kata dia letak bulu burung unta di atas dadanya dan di atas kepala serbannya supaya nampak isyarat itulah Hamzah. Maka ketika itu kesempatan diambil oleh Wahsy. Lantas dia melihat ketika mana Sibak telah ditetak kepalanya oleh Hamzah, dibaling dengan tombak dengan keyakinan pembebasan yang dijaminkan oleh Jubair bin Mut'im. Tersungkurlah Hamzah waktu itu. Ketika tersungkur syahidnya Hamzah, maka datanglah rombongan-rombongan orang-orang Quraisy yang dendam kepada Islam. Mereka ambil kesempatan cincang dan potong mayat-mayat sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nadar, Anas bin Nadar, tubuh badannya tak dikenali oleh mana-mana orang kecuali saudaranya melalui jari kelingking yang tinggal, kerana tubuh badannya dan rupa parahnya telah dipotong dikerat oleh orang-orang pembesar Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy, dan tentunya kerana geram kekalahan dalam peperangan Badar yang dahulu. Tuan-tuan nak ceritanya bila ketika setelah wafatnya Hamzah, kita tahu tentang kejahatan Hindun yang membelah dada Hamzah. Bila balik telah dibunuh Hamzah, maka Wahsy tak tunggu lagi, dia terus balik ke Mekah dan dia tunggu jawapan dari Jubair bin Mut'im pembebasan. Tuan-tuan rahmatullah, bila sampai di kat Mekah, berlakulah siri peperangan yang berlaku dan dia dengar Islam makin lama makin menang, ramai. Bertambah ketika 10,000 orang tentera masuk ke bumi Mekah dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Dia dengar pahlawan seperti Khalid bin Walid memeluk Islam, Al-As bin Wa'il memeluk Islam, dan pemimpin-pemimpin gagah berani memeluk Islam. Maka hatinya bertambah berdebar. Wahsy kata, beratlah aku nanti. Bila Muhammad masuk nanti, aku akan dibalas dengan balasan dendam kerana membunuh bapa saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia berusaha nak keluar daripada bumi Mekah. Tetapi bila orang sebut padanya, jangan takut. Islam yang dibawa oleh Muhammad membawa satu slogan, aslim taslam. Kamu Islam, kamu selamat. Ikut cara Islam, kamu selamat. Hatinya bertambah daripada gemuruh tadi, bertambah tenang. Dan dia dengar Rasulullah sudah sampai ke bumi Taif. Lantas hatinya bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berjumpa dengan Rasulullah, lantas memperkenalkan diri. Maka Nabi tanya, "Anta Wahsy? Adakah kamu Wahsy?" "Na'am ya Rasulullah." Datangnya untuk mengaku tentang untuk sujud dan kepada Allah dan taat kepada Nabi-Nya. Bila sebut kata ya Rasulullah, akulah Wahsy, Nabi kata, "Anta Wahsy? Kamukah Wahsy?" Bila sebut kata ya akulah Wahsy, tiba-tiba Rasulullah sebut dalam mulutnya, "Awaihak ya Wahsy." Wahai Wahsy, kalau boleh kamu jauhkan diri kamu daripada lam arayannaka ba'dal yawm
Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh lepas daripada ni aku tak mau tengok muka kamu ni. Tuan-tuan boleh sebut begini, meleleh mata Wahsy, tuan-tuan. Bila Rasulullah sebut begitu bahawa tak nak tengok lepas pada ni, sebab apa? Terkenangkan kematian Hamzah itu. Bukan tidak menerima Islamnya Wahsy. Selepas pada itu, kata riwayat, Wahsy duduk dalam majlis Rasulullah, dalam qiyamul lail bersama Rasulullah, bersama sahabat, tapi duduknya di belakang tiang, jauh daripada Rasulullah. Hingga ada kata duduk di belakang tiang merenung muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia takut nanti bila Rasulullah nampak muka dia, Rasulullah akan rasa, "Awaihak ya Wahsy, jauhkan daripada aku." Tuan-tuan, kalau kita lah, Rasulullah cakap itu, apa kita rasa? Kita beribadah malam Lailatul Qadar, malam ni kalau malam Lailatul Qadar, tuan-tuan, Allah muka kita macam mana, tuan-tuan? Bukan cakap Allah, Rasul, bahkan kalau ada orang yang kita sayang, mak ayah kita, balik kampung dia kata, dah sekarang nak balik, baru nak balik, kaya baru nak balik. Awai hak ya anta, pergilah kamu balik, aku tak mau tengok. Apa rasa kita? La haula wala quwwata illa billah, tuan-tuan. Tu orang kata saudara ni, ada orang panggil saudara hari raya baru nak balik. Kawan saya tambah, bukan saudara hari raya Ustaz, saudara buah durian pun ada juga. Musim buah durian pun nampak. Itu dengan hamba kita yang biasa, mak kita, adik-adik kita. Dengan Rasulullah macam mana? Maka meleleh mata Wahsy dengan itu. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana aku nak berhadapan dengan dosa yang banyak yang aku buat? Uqatilu khairun nas, aku telah bunuh orang yang sebaik manusia waktu itu. Apabila wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Wahsy membaca ayat surah Furqan tadi antaranya, tentang bagaimana adakah dosanya diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah bunuh orang dulu. Lepas tu kita kata Allah bagi peluang nak akhir Ramadan ni. Kalau kita kata kita buat dosa, banyak dosa kita, tapi cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Ambil peluang, kalau boleh jangan tinggal tempat-tempat ibadah ini. Biarlah orang lain langkah pergi nak buat, beli barang ke, nak apa sebagainya, tapi ayuh balik-balik ke tempat di mana kita beriktikaf itu. Sampainya tuan-tuan rahimahumullah, di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar telah memutuskan seorang panglima perang Ikrimah bin Abu Jahal untuk berlawan dengan tentera-tentera Musailamah Al-Kazzab yang telah membina kubu kekuatan pertahanannya yang bernama Hadiqatul Maut, taman kematian, 40,000 orang atau lebih. Tetapi Ikrimah bin Abu Jahal kata kepada Abu Bakar, aku nak tebus dosa yang aku pernah buat dulu, membunuh dan melawan Rasulullah, tapi ketika ini aku nak lawan tentera yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tapi gagal Ikrimah untuk pergi membunuh Musailamah Al-Kazzab. Kekuatannya cukup kuat, dia berkubu-kubu pertahanan yang cukup kuat. Tetapi setelah itu Khalid bin Walid diutuskan mengganti Ikrimah bin Abu Jahal. Bersamanya tentera-tentera hebat. Muncul pahlawan hebat yang bernama Barra' bin Malik, saudara kandung kepada Anas bin Malik. Barra' yang tubuhnya kurus kering, pada kulitnya tidak ada lemak sikit pun, melainkan terlekat tulang dengan kulit saja, tidak ada lemak. Sehingga orang-orang Mekah, Madinah kata, kalau sekiranya angin deruan pasir di bumi Madinah bertiup, nescaya akan menerbangkan tubuh badan Barra' bin Malik. Tapi Barra' bin Malik kata, aku sedia nak perang mana-mana peperangan, dan hidup aku adalah Allah wal Jannah, Allah dan syurga. Ketika mana tentera Khalid membawa pendekatan penggunaan majnik, lontaran batu masuk ke dalam kubu, maka Barra' bin Malik menawarkan diri. Dia kata, angkat aku tubuh yang ringan ini, letak di atas majnik ini,
lontarkan aku masuk ke dalam. Hingga orang menggelengkan kepala, dia kata, Masya Allah, nampak orang macam ni, kuping ceding, tapi semangatnya kental cukup hebat. Masuk pun dalam kota kubu pertahanan Musailamah Kazzab. Dia lantas berperang lawan dari dalam dan berjaya membuka pintu kota Hadiqatul Maut kepunyaan Musailamah Kazzab. Waktu itulah muncul Wahsy. Wahsy masuk menyerbu ke dalam dan dia bertekad, orang lain aku tak kacau, orang lain aku tak kacau, aku biarkan, tetapi aku cari syarrun nas, musuh yang paling jahat sekali sekarang ni. Maka dia ambil kemahiran yang dia ada, dia pegang lembingnya, lantas dia membaling menuju ke atas tubuh Musailamah Kazzab. Dan dia berazam, inilah cara aku menebus dosa aku dulu. Dengan balingan Allahu Akbar kena pada tubuh Musailamah Kazzab, maka tersungkur matilah Musailamah Kazzab. Maka kata Wahsy, Alhamdulillah, sekarang baru aku rasa puas hati. Walaupun Rasulullah sudah tiada, tapi ayat Al-Quran surah Al-Furqan menjanjikan kepada mereka, wa man taba, dan siapa yang mohon ampun taubat, Allah akan ampunkan dosanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang lelaki yang disebut dalam kisah perjuangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan rahmatullah, ayolah kita menghayati balik, merenung semula dengan inspirasi dua cerita ini, kisah Talha bin Ubaidillah dan kisah bagaimana Wahsy ini, yang Allah menjanjikan janji kepada kita ganjaran yang besar sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 83 tahun 4 bulan ataupun lebih, ganjaran siapa yang mendirikan kepadanya ibadah malam-malam Ramadan itu, sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharraw fil lailatul Ramadan fa innahu lailatul qadar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intailah, dirikan ibadah pada malam-malam ini, kan di situ ada malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Moga-moga kita dapat malam itu insya-Allah tuan-tuan. Dengan kita mengumbangkan harta kita, kita membuat usaha sebaik mungkin. Dia panggil countdown, pecutan yang terakhir. Biarlah insan dan lain yang lupa tentang ganjaran itu, tapi kita mengharap tuan-tuan muslim-muslimat surau Al-Ansar ini akan mohon dan terus bermohon kepada Allah hingga berjaya kita akan sampai ke puncak nanti. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kamu layak untuk membesarkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tuan-tuan, sekadar itu saja untuk tazkirah malam ini.